Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Izzah binti Wan Johan A179103 akan membentangkan terjemahan daripada kitab As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' Al-Islami li Dr. Mustafa As-Sibai bagi subjek PPPH 2003 kajian hadis. Bagi mukaddimah, tajuk wujub ta'ati Rasul fi hayatihi atau wajib mentaati Rasulullah semasa hayat baginda adalah Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 33 yang bermaksud dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ayat di atas menerangkan kepada kita semua dengan jelas bahawa Allah telah pun mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir dengan membawa petunjuk yang mana merupakan agama yang benar iaitu agama Islam mengatasi kesemua agama batil yang terdapat di atas muka bumi. Dan Rasulullah SAW juga melaksanakan tugas dakwah baginda berpandukan kepada wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyeru umat manusia dan mengajak umat baginda untuk beriman kepada Allah tanpa menentukannya dalam apa-apa bentuk sekalipun. Rasulullah telah mengorbankan sebahagian besar daripada hayatnya untuk menghapuskan kekufuran dan menegakkan agama Allah secara menyeluruh. Beriman kepada Rasulullah SAW bermakna yakin bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan pesuruh Allah serta menerima dan mematuhi segala ajaran baginda. Beriman kepada Rasulullah SAW menuntut supaya kita menyerahkan hidup kita akan arahan Rasulullah dalam erti kata mentaati apa sahaja yang Rasulullah suruh dan juga meninggalkan apa sahaja yang Rasulullah larang. Baiklah, bagi tajuk wajib mentaati Rasulullah semasa hayat baginda, sahabat yang mana mereka hidup pada zaman Rasulullah SAW, mereka mengambil manfaat daripada baginda berkaitan dengan hukum syarak daripada Al-Quran. Ini kerana banyak daripada ayat Al-Quran yang diturunkan secara ringkas dan tidak terperinci ataupun diturunkan secara umum dan tidak terbatas. Sebagai contoh, perintah untuk menunaikan solat yang mana datang dalam bentuk yang ringkas dan tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana cara untuk menunaikan solat, berapakah bilangan rakaat solat dan bagaimana hendak menentukan masuknya waktu solat. Seterusnya, perintah mengeluarkan zakat juga yang mana datang secara umum dan tidak dibataskan secara minimum. Siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat, apakah syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, berapakah bilangan untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan banyaknya hukum-hukum yang tidak boleh dilaksanakan tanpa penjelasan apa yang berkaitan dengannya dari segi syarat, rukun dan juga perkara yang membatalkan. Seterusnya, banyak peristiwa yang berlaku kepada para sahabat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka tidak dapat tidak, hukumnya harus dijelaskan melalui jalan daripada Rasulullah SAW. Maka secara kesimpulannya tidak dapat tidak bagi sahabat adalah untuk mereka merujuk kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui apakah hukum hakam secara terperinci dan jelas. Seterusnya adalah kepentingan Rasulullah SAW dengan kaitan Al-Quran. Pertama, baginda merupakan penerang dan juga penjelas terhadap matlamatnya dan ayatnya. Firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nahlu ayat 44 yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu al-dhikr iaitu Al-Quran supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Yang kedua adalah supaya baginda SAW mengajarkan kepada manusia tentang hukum-hukum agama mereka. Seperti mana dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 164 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutuskan seorang Rasul iaitu Muhammad di tengah-tengah mereka daripada kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kitab Al-Quran dan juga hikmah iaitu sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yang ketiga adalah supaya baginda menjelaskan kebenaran ketika mana berlaku salah faham dalam kalangan manusia. Firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nahlu ayat
ayat 64 yang bermaksud, dan tiadalah kami menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka perselisihkan itu, supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir adalah wajib mentaati keputusan baginda dalam setiap perselisihan, di mana firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 65 yang bermaksud, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa inilah kepentingan Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Seterusnya adalah pendapat ulama berkenaan hikmah. Majoriti ulama dan juga penyelidik berpandangan bahawasanya hikmah adalah sesuatu yang lain daripada Al-Quran, dan ia adalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi tentang rahsia agamanya dan juga ketentuan hukumnya, dan ulama menyatakannya dengan as-sunnah. Berkata Imam Asy-Syafi'i, maka Allah menyebutkan kitab iaitu Al-Quran dan dia menyebutkan hikmah, maka aku mendengar daripada kalangan orang-orang yang berilmu dan redha dengan Al-Quran yang mengatakan hikmah itu adalah sunnah Rasulullah dan ini adalah serupa dengan apa yang dikatakan dan Allah lebih mengetahui. Dan jelaslah daripada apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di sini, bahawasanya dia menegaskan hikmah adalah sunnah dan hikmah juga adalah perkara yang wajib diikuti seperti mana Al-Quran, dan tidak diwajibkan ke atas kita melainkan hanya mengikut Al-Quran dan Rasul. Maka hikmah mestilah ketetapan dan juga sabda oleh Rasulullah dalam konteks perundangan. Abu Daud meriwayatkan daripada Al-Miqdam bin Ma'ad dari Rasulullah SAW, katanya, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan kitab Al-Quran dan yang serupa dengannya bersamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi jelaslah di sini bahawasanya hikmah itu adalah as-sunnah ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup daripada apa yang telah pun kita bincangkan tadi, jelaslah kepada kita bahawasanya sepanjang sejarah kehidupan Rasulullah SAW, baginda mengorbankan kehidupannya untuk menegakkan agama Allah Ta'ala di atas muka bumi dan juga untuk mendidik umat Islam mengenal Allah Ta'ala. Bahkan kepedulian dan juga kecintaan baginda terhadap umatnya ditunjukkan dengan sangat luar biasa sehingga ke akhir hayat baginda, walaupun ketika umatnya menyakiti dan juga mengusir baginda. Allah Ta'ala mengabdikan sifat baginda di dalam firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 128 yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul daripada golongan kamu sendiri yang terasa berat kepadanya sebarang penderitaan yang ditanggung oleh kamu. Dia sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagimu, penyantun serta penyayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh itu wajib bagi kita untuk mentaati dan juga mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati sebagaimana cinta baginda kepada kita. Mencintai Rasulullah pada hakikatnya merupakan cinta kepada Allah Ta'ala, kerana Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, iaitu Muhammad. Nescaya Allah mengasihi dan mengampunkan dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat 31. Dalam satu hadis, ada diceritakan daripada Anas bin Malik yang menceritakan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai dari keluarganya, hartanya dan dari semua manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat yang lain dijelaskan bahawasanya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada yang lain merupakan salah satu bentuk manisnya iman. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.